الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, law ataita Abdullah ibn Ubay qala fantalaqa ilayhi wa rakiba himara wa antalaqa al-muslimun وهي أرض سبخة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال فغضب لعبد الله رجل من قومه. قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال. قال فبلغنا أنها نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini diceritakan kepada kita oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, satu hari ada orang kata kepada Nabi SAW. Kata orang itu, lau ataita Abdullah ibn Ubay. Satu orang mai dekat Nabi. Kata orang itu kepada Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau sekiranya kamu boleh pergi ziarah Abdullah bin Ubay. Nama ni kita selalu sebutlah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia kepala munafik zaman Nabi. Nama dia terkenal. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ni kepala munafik zaman Nabi. Daripada awal-awal lagi dah dia masuk Islam, dia memusuhi Nabi. Lebih-lebih lagi apabila Nabi SAW hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Sesampainya Nabi di Madinah, orang-orang Madinah beralih daripada menerima Abdullah bin Ubay sebagai ketua, beralih kepada terima Nabi sebagai ketua. Maka bertambahlah sakit hati dia. Abdullah bin Ubay bin Salul ni sejak awal lagi dah memang tak suka Nabi. Tetapi oleh kerana ramai orang ikut Nabi, dia ikut sekali. Itu asal-asalnya. Kemudian bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, bertambah-tambah sakit hati dia. Kerana sebelum Nabi mai ke Madinah, dia ketua di Madinah. Bila Nabi mai, orang ikut Nabi, dia sakit hati. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini terus secara diam-diam buat satu gerakan hentam Nabi daripada dalam. Dia kata dia orang Islam, tetapi cara diam-diam dia hentam Nabi SAW. Apabila Abdullah bin Ubay bin Salul ni sakit, ada orang mai jumpa Nabi. Orang ni kata kepada Nabi, dia kata, lau ataita Abdullah ibn Ubay
Sahabat ni kata, ya Rasulullah, tak maukah kamu pergi tengok Abdullah bin Ubay? Dia tengah sakit lah ni. Qala, kata Anas bin Malik, fantalaqa ilaih. Nabi bila orang main habaq aja kata Abdullah bin Ubay bin Salul sakit, Nabi terus pergi. Ini yang kata Nabi. Bukan tak tahu orang tu duduk kibai dia, bukan tak tahu kawan tu duduk sentai dia, bukan tak tahu kawan tu apa yang tak kata ke dia. Dia tahu apa yang orang duduk kata ke dia semua. Tapi orang main habaq kata kawan tu sakit, pergi selalu. Ni yang kata Nabi SAW ni, tak ada simpan dendam, tak ada ingat nak buat khianat ke orang, tak ada. Walau musuh sekalipun, bila diberitahu kepada Nabi SAW kata sakit, fantalaqa ilaih, Nabi pergi selalu. Pergi dandan tu juga. Kata Anas, warakiba himara, Nabi naik himar, naik keldai, pergi ke tempat Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Wantalaqal muslimun, beberapa orang sahabat Nabi ikut sama dalam ziarah Nabi itu. Nabi pergi, beberapa orang sahabat ikut sama dengan Nabi nak pergi tengok, nak pergi ziarah Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik yang katanya sakit ni. Kata Anas, wahia ardun sabikhah. Abdullah bin Ubay ni dia duduk di satu tempat yang gersang. Sabikhah ni tempat panas, kering kontang, tak ada pokok, tak ada. Dia duduk kawasan kering kontang, begitu. Falamma atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah Abdullah bin Ubay ni, qala, kata Abdullah bin Ubay, ilaika anni, fa wallahi laqad azani natnu himarik. Kita tengok yang kata perangai munafik ni. Nabi SAW main nak ziarah kerana dengar berita kata dia sakit. Bila Nabi sampai, Nabi masuk aja dalam rumah dia, dia kata ke Nabi, dia kata, ilaika anni, hampir duduk jauh pada aku. Perangai tu. Dia kata ke Nabi SAW, ilaika anni, hampir duduk jauh pada aku. Wallahi, dia kata, demi Allah, laqad azani natnu himarik. Dia kata, sesungguhnya bau himar kamu yang busuk tu menyakitkan aku. Oh, kalau dalam bahasa kita lah ni, kita kata dajjal betul dia ni. Itulah kalimah yang paling sesuai dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ni, bapa munafik zaman tu. Nabi Muhammad manusia mulia yang disanjung, yang dihormati, yang disegani, yang dikagumi segala-galanya oleh ramai orang. Kemudian Nabi ini pula dah membuktikan sifatnya yang begitu merendah diri, tidak menyimpan dendam dan sebagainya. Orang habaq sakit pergi ziarah, bila sampai di rumah dia, dia kata ke Nabi macam tu. Dia kata, ilaika anni, hampir duduk jauh pada aku. Busuk hang ni, dia kata. Bau himar yang kamu naik tadi itu menyakitkan aku. Faqala, kata Anas bin Malik, faqala rajulun minal ansar, wallahi la himaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka. Nabi tak jawab apa, tapi orang kanan Nabi jawab. Salah seorang daripada sahabat Ansar, sahabat yang sama dengan Nabi, pi nak ziarah Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Bila sampai dengar Abdullah bin Ubay kata macam tu ke Nabi, dia kata, Muhammad, hampir jauh sikit aku busuk dengan hang ni. Hang naik keldai, bau keldai busuk tu bau ke hang, hampir duduk jauh, menyakitkan aku, dia kata. Bila kata lagu tu, Nabi tak jawab, sahabat Nabi bangkit. Sahabat Nabi bangkit, dia kata, wallahi, dia kata, demi Allah, dia kata, la himaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka. Dia kata, demi Allah, himar Nabi tu lebih wangi daripada hang. Jawab dia nak jadi pasal lah tu. Nabi tak kata apa. Nabi ni pasal dia dah, memanglah daripada Hawai. Kalau dia ni jenis busuk perut pada Hawai, dia tak pergi dah. Satu orang manusia yang duduk tibai dia hari-hari, tiba-tiba habaq sakit, mau tak mau dia kata mampu pergi cepat sikit lagi bagus. Tapi Nabi SAW, orang main habaq kat dia, kata musuh dia sakit, dia pergi. Dia pergi yang kata musuh ni dalam duk sakit tu tak sedap ke diri. Kata lagi ke Nabi SAW. Bangkit sahabat Nabi, dia kata, demi Allah, dia kata, hang kata keldai Nabi busuk, keldai Nabi tu lebih wangi daripada hang ni. Jawab begitu. Qala, Anas bin Malik menceritakan,
Kata dia, faghadiba li'abdillahi rajulun min qaumih. Oh, geng Abdullah bin Ubay bin Salul pula naik angin. Dengan kerana sahabat Nabi jawab kata, keldai Nabi lebih wangi daripada hang ni. Dengan kerana tu, geng dia pun ada geng juga. Seperti mana Nabi ada sahabat-sahabat ada geng dia, begitu juga Abdullah bin Ubay ada kawan-kawan dia, ada geng dia. Geng dia dah naik angin. Kata Anas bin Malik, faghadiba likulli wahidin minhuma ashabuh. Maka pakat naik angin belakang. Sahabat Nabi pun nak marah, dan geng Abdullah bin Ubay bin Salul pun nak marah. Kata Anas lagi, fakana bainahum darbun bil jarid wa bil aidi wa bin ni'al. Maka bermulalah satu pergaduhan. Dan hang kata kat aku marah, aku katakan hang marah, dua-dua pihak naik angin, maka masing-masing depa ni darbun bil jarid, dia ambil pelepah kurma balun hang aku. Wa bil aidi, tak ada nak dapat pelepah kurma, dia lepas tangan bubuh. Wa bin ni'al, tangan berasa tak cukup kuat, cabut kasut bedai atas muka. Arab dan ni yang kata Arab. Ni siapa nak pergi Mekah dalam 2-3 hari ni, dia nanti jumpa Arab. Dia nanti jumpa jenis macam ni. Senang aja nak jumpa jenis macam ni. Dalam bazar tempat duk jual beli itu, jumpa cabut kasut buah muka ni biasa. Tawak kat dia, tawak, dia bagi harga murah, lepas tu buat tak jadi beli. Dia cabut kasut, cepuk dia buah muka kita. Cepuk. Budaya dia yang tu. Budaya dia. Pasal pelepah kurma duduk jauh, jadi kasut duduk dari kaki, dia cabut, dia buruh. Sejak daripada zaman Nabi SAW, ni memang perangai mereka. Bila bergaduh aja hak mana dan. Kalau ada pelepah dia bubuh, tak ada kasut dia bubuh, tak ada tangan pun dia bubuh. Maka berpukul-pukul lah antara sahabat-sahabat Nabi dengan penyokong-penyokong Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafiknya. Qala, kata Anas bin Malik, fa balagana annaha nazalat fihim. Sehingga turunlah ayat kepada Nabi SAW untuk diberitahu kepada mereka ni semua. Firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Sadaqallahul azim. Al-Hujurat ayat 9. Maksud dia, Allah berfirman, dan apabila ada dua golongan orang Islam yang beriman bergaduh, fa aslihu bainahuma, maka hendaklah kamu ambil sikap mendamaikan kedua-dua mereka. Ayat tu kata apabila sama-sama Islam jadi bergaduh, kita jangan piduk jurus petrol bagi menyala lagi. Sebaliknya tindakan kita sebagai pihak ketiga, fa aslihu bainahuma, pi bagi depa ni jadi baik-baik balik, damaikan di antara depa yang bergaduh dua-dua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa yang kita nak beritahu ialah, yang pertama, yang kata musuh Islam ni, kadang-kadang dia memusuhi Islam sampai ke tulang hitam dia. Dia benci ke Islam ni sampai tulang hitam dia. Bukan kerana dia melihat Islam ni nak menggugat dia, tetapi dia melihat Islam ini sudah jadi musuh dia. Kalau tak gugat dia pun dia tak suka Islam. Itu musuh. Seperti mana apa yang diceritakan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Satu. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil ialah, walau jadi bergaduh macam mana pun di antara kita dengan orang yang biasa mengucap dua kalimah syahadah, dengan orang yang biasa jadi orang Islam, sedaya upaya carilah jalan untuk menyelesaikan pergaduhan itu, dan janganlah dimarakkan lagi api kebencian di antara kedua-dua pihak itu. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yanzuru lana ma sana'a Abu Jahl. Fantalaqa ibn Mas'ud fawajadahu qad darabahu bna Afra hatta barada. Qala ibn Mas'ud fa akhadha bi lihyatihi faqala anta Abu Jahl? Faqala wa hal fawqa rajulin qataltumu? Aw qala qatalahu qaumuh? Qala Anas wa qala Abu Mijlad qala Abu Jahl falau ghairu akkarin qatalani.
Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni lagi satu, dia nak cerita tentang musuh Islam. Anas bin Malik menceritakan, kata dia Nabi SAW satu hari bersabda. Nabi kata, "Man yanzuru lana ma sana'a Abu Jahlin." Nabi tanya sahabat-sahabat dia. Nabi kata, siapa yang volunteer nak pergi siasat tentang kegiatan Abu Jahal? Ini strategi. Ini strategi. Nabi satu orang yang pandai dalam menyusun strategi. Dalam nak menghadapi musuh, kita tak boleh habis masa dengan duk maki dia saja. Tetapi kita kena ambil faham apa strategi yang dia guna. Dan bila kita tahu strategi yang dia guna, kita kena fikir pula apa strategi nak mematahkan strategi dia. Begitu. Maka Nabi SAW satu orang yang ahli, yang pakar dalam bidang menyusun strategi. Di antaranya Nabi SAW ada spy-spy dia yang tersendiri. Nabi ada orang-orang dia yang tidur siasat ni. Apa yang orang ni buat, apa yang orang ni buat, dan semua report balik mai kepada Nabi SAW. Maka satu hari Nabi kata kepada sahabat ni, Nabi kata, "Man yanzuru lana ma sana'a Abu Jahlin." Nabi kata, siapa yang nak volunteer, nak sukarela pi siasat tentang Abu Jahal ni? Apa dia duk buat hari-hari? Apa strategi yang dia duk pakai? Bila Nabi SAW kata macam tu, fantalaqa ibn Mas'ud. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Dia volunteer. Dia pergi nak siasat tentang apa aktiviti Abu Jahal ni. Ibnu Mas'ud pergi. Kebetulan Ibnu Mas'ud bila sampai dekat dengan tempat Abu Jahal ni, fawajadahu qad darabahu ibn Afra. Bila dia sampai, kebetulan Abu Jahal tengah kena balun dengan anak-anak kepada Afra. Afra ni dia satu orang petani. Dia satu orang peladang, dia buat kerja kampung ni. Dan dia ni orang kuat Nabi SAW. Dia dan keluarga dia, Afra dan anak-anak dia adalah orang kuat Nabi SAW. Bila orang kuat Nabi, bermakna mereka ni benci sangat dengan Abu Jahal. Lambat boleh peluang aja, mereka demam. Maka apabila Abdullah bin Mas'ud sampai di tempat Abu Jahal, kebetulan masa dia sampai tu anak-anak Afra ni tengah duk pukul Abu Jahal ni. Hatta barada, teruk Abu Jahal kena pukul. Qala, kata dia, fa akhadha bi lihyatihi fa qala anta Abu Jahl. Ibnu Mas'ud bila sampai tengok Abu Jahal dah teruk, dah kena pukul, dia pergi masuk. Dia terus cekak janggut Abu Jahal. Abu Jahal pun ada janggut juga rupanya Abu Jahal ni. Nak ambil sunat juga ke apa pun tak tahu. Kan? Bila Ibnu Mas'ud sampai dia cekak janggut Abu Jahal ni. Dia cekak, dia terus kata Ibnu Mas'ud, anta Abu Jahlin, hang ke Abu Jahal? Dia kata, dia cekak janggut Abu Jahal ni, hang ke Abu Jahal? Faqala, jawab Abu Jahal, wa hal fawqa rajulin qataltumuhu. Dia kata dekat Ibnu Mas'ud yang duk cekak janggut dia ni, dia kata, aku tidak akan rasa hina kalau sekiranya hang yang bunuh aku. Gentai perempuan ini. Baru sudah kena pukul dengan anak-anak Afra ni, baru sudah kena pukul. Ibnu Mas'ud sampai cekak janggut, tanya, hang ke Abu Jahal? Dia kata kepada Ibnu Mas'ud ni, Abu Jahal ni kata kepada Ibnu Mas'ud, dia kata, aku kalau hang bunuh aku tak ada rasa hina apa. Dia kata. Au qatalahu qaumuh, dia kata, ataupun kaum aku bunuh aku tak ada rasa hina tang mana. Dia kata. Falau ghairu akharin qatalani, tapi aku rasa hina sangat kalau sekiranya yang bunuh aku ni anak-anak Afra, anak-anak petani ni. Oh, sombong lagi. Dia duk rasa ego dia tu, dia kira kalau nak bunuh dia pun mau orang ada standard dia bunuh. Kalau anak orang buat bendang, kalau anak orang duk kerja kampung bunuh dia rasa dia hina sangat. Dia kata, dia mau kalau mati pun mati sebagai pahlawan. Mati pun bukan mati kena langgak mutu, mati belagang dengan Mercedes. Jenis lagu ni, jenis duk jaga saya ni. Mati aksiden ni aku tak heran ni. Dia kata, bab nak mati aksiden ni. Tapi kalau mati kena langgak beca, aku cukup leceh ni.
Biar aku mati belagang dengan Mercedes, tak apa. Orang tanya dia, awak dia mati accident belagang apa? Belagang Mercedes. Kemas, berkata apa? Awak jenis macam ni belagak tak kena ke tempat. Abu Jahal punya perangai. Bila anak-anak Afra' pukul dia rasa hina. Kalau sekiranya ditakdirkan kerana kena pukul dengan anak Afra' ni dia mati, dia rasa cukup leceh. Pasal anak Afra' ni orang buat bendang, orang kampung, buat kerja kampung, dia rasa leceh. Bila mai Ibnu Mas'ud cekak janggut dia tengok dia kenal. Ni orang hebat. Ini orang kuat Nabi, ni orang ada duit, ni orang ada segala-gala. Dia kata kalau hang bunuh aku tentik. Dia kata, jangan bagi budak-budak ni bunuh aku. Tuan-tuan, kesimpulan yang boleh kita ambil ialah musuh Islam ni memang sifat ego tu ada dalam diri. Ni, yang kata musuh Islam ni sifat ego tu ada dalam diri. Dia ambil sikap untuk memusuhi Islam bermakna ego sudah ada dalam diri. Kerana dia sendiri sebagai orang yang reti tentang Islam, dia tahu bahawa Islam ni suruh benda yang elok-elok, Islam menganjurkan benda yang baik-baik. Tetapi dia lawan juga Islam pasal apa? Pasal ego saja. Bukan ada pasal apa? Pasal ego sahaja. Maka apa yang dapat kita simpulkan ialah kita terpaksa menghadapi musuh-musuh yang ego. Bukan ego dengan kita, bahkan dia ego dengan Islam, bahkan dia ni ego dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Kita sampai muka surat 31. Muka surat 31. Kita masih lagi berada di bawah tajuk Tartibul A'mal Az-Zahirah min awal safar ila ruju'. Iaitu tertib amalan yang zahir daripada mula kita keluar daripada rumah kerana nak mengerjakan haji sehinggalah kita kembali semula ke rumah. Dan hari itu kita dah tengok di antara tertibnya ialah yang pertama, tertib kerana tertib daripada awal keluar daripada rumah sampai ihram. Kita langkah keluar daripada rumah sampailah kita nak niat ihram. Dalam tempoh tu ada beberapa tertib yang wajar kita ikuti. Yang pertama yang kita bincang dulu ialah tertib dari segi harta. Sebelum kita buat keputusan nak keluar pergi ke Mekah nak buat kerja haji, pastikan harta yang kita guna untuk buat haji itu harta yang cantik. Harta halal, tidak masuk dalamnya harta-harta yang haram ataupun syubhat. Satu. Yang kedua, kita tengok hari itu, kalau kita buat keputusan kata nak pergi Mekah, pastikan kita mendapat kawan yang baik. Nak pergi ini biarlah kita cari kawan yang baik untuk bersama dengan kita. Tujuan kawan yang baik apa? Tujuan dia supaya bila kita terlupa dia boleh peringat kita. Dan kalau dia terlupa, kita peringat dia mau dengar apa yang kita kata. Ini kawan yang baik. Dan yang ketiga tertibnya ialah semayang 2 rakaat sebelum kita mula musafir. Sebelum keluar daripada rumah tu, semayang sunat 2 rakaat, dia panggil sunat musafir. Yang tu jangan lupa, bagi orang yang nak turun daripada rumah, nak pergi buat haji, semayang sunat musafir 2 rakaat dulu. Dan pada malam ini kita tengok tertib yang keempat. Muka surat 31, dia kata doa keluar daripada pintu rumah kerana pergi nak mengerjakan haji. Bila nak turun, ni yang orang hari ni orang kampung kita ada sebut apa? Turun, dia kata. Nak turun. Kan? Ni dia nak turun bila tanya, nak turun tu. Nak turun tu maksudnya apa? Nak keluar daripada pintu rumah kerana nak pergi haji. Apakah yang Islam suruh kita buat masa tu? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tertib yang keempatnya ialah apabila ada seorang yang hendak pergi haji itu keluar dan ia di atas pintu rumahnya, di atas pintu rumah bukan duduk agak nak atas pintu tu, maksud di atas pintu rumah tu duduk depan pintu rumah. Apabila dia duduk ada depan pintu rumahnya, maka berhenti ia di situ dan bacalah sedikit doa. Itu tertibnya. Apa doa dia? Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Pendek saja boleh hafal. Ini tertib yang ada sabit daripada ulama-ulama yang diambil daripada adab-adab yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu yang disuruh. Bila doa ada depan pintu rumah tu, sikit bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ni nak keluar sini tak tahu apa nak jadi.
Kita tak tahu apa nak jadi. Kapal terbang tuan-tuan, bila dia lepas naik aja daripada landasan, tak tahu apa nak jadi. Enggak. Kemarin jatuh sebiji di apa? Janda baik ke apa ke? Di Pahang. Sampai pihak DCA buat kenyataan, tidak ada segitiga Bermuda di Malaysia. Sebab kawasan tu duk jatuh 3-4 biji dah. 3-4 biji dah duk jatuh. Daripada dulu Tan Sri Ghazali Syafi'i dulu jatuh di Janda baik. Tapi hidup dia ni jatuh. Puak-puak sakai tolong dia di situ. Lepas Tan Sri Ghazali Syafi'i itu apa nama Tan Sri apa Haikom punya tu, Tan Sri Yahya helikopter pun area tu juga. Ni pula jatuh lagi. Area tu juga. Sampai dah jadi bercakap orang dah. Orang pakat dia bercakap dah. Kata kawasan ni kalau orang kampung ni dia kata kerah kot ni. Kan? Dia kata kawasan ni kerah ni. Memang kerah lautan. Pokok kayu banyak kerah tu. Jadi DCA dia tak jawab lah dari segi kerah lembut ni. Cuma DCA kata tidak ada segitiga Bermuda. Bermuda Triangle. Tak ada di Malaysia. Dia kata. Cuma benda ni coincident. Kebetulan lalu dia nak jadi, dia jadi. Dan kebetulan pula dia nak pergi jadi kawasan tu saja. Kod kata kawasan tu ada lagu mana air pocket besar sangat. Tak ada. Cuma bila sampai tang tu dia nak jadi. Nak buat macam mana? Jadi cerita orang nak pergi Mekah ni pun bila naik atas kapal terbang ni, dengan kapal terbang lepas naik dia tak tahu apa nak jadi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah kira aku surrender dekat Tuhan lah. Apa nak jadi pun atas ilmu Tuhan, atas kehendak Tuhan, atas takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja. La haula wala quwwata illa billah. Aku tidak ada daya upaya, tak ada kekuatan, melainkan Allah Subhanahu wa taala lah sahaja. Tu hanya memiliki segala kekuatan. Aku tak boleh buat apa. Tengah-tengah duduk naik kapal terbang, tengok kat cermin, tengok kipas lagu tak musim enggak apa, kira tak boleh dah. Aku nak buka tingkap hidup pulang kipas tak boleh. La haula wala quwwata illa billah. Aku tak ada kekuatan apa dah. Yang ni kira serah kat Tuhan. Begitu. Itu yang disuruh ketika nak turun untuk mengerjakan haji. Kita hari ni tambah lagi. Masuk dengan bank apa depan rumah apa semua kan. Yang tu tidak ada sabit lah daripada hadis-hadis yang sahih bahawa disuruh oleh Nabi SAW. Kan tak ada sabit. Bukan kata tak boleh buat, tapi orang tak suruh buat. Yang dia suruh apa? Dia suruh yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Begitu. Tambah pula kata bila dah langkah-langkah keluar kat sana balik tengok rumah, ayat tu lagi karuk. Ya. Dah langkah-langkah keluar tu pergi naik kereta dah, dia lagu nak beralih, tengoklah anak ni seorang lagi nak babai anak kecil ni. Jangan duk beralih. Awak hang beralih, masuk lane keluar balik. Ada jadi tuan, ada jadi. Ini pasal apa ni jadi ni? Pasal dia aku tak tahu punca apa. Dia aku tak tahu, setakat yang dia tahu dia kata kalau dah turun jangan duk beralih lah. Jadi dia duk pegang yang tu sebagai satu suruh agama. Dia duk berasa lagu agama suruh. Kalau tak ikut ni lagu macam cancel, tak jadi buat lain. Masuk balik pula runtun beg besar turun lain pula. Wah, ni pergi buat kerja lagu tu. Dia sungguh. Dia macam tu. Nak beralih, tengok beralih lah. Apa masalah? Tak ada apa dah. Kalau pergi turun, pergi dah sampai sekat jalan nak Allah. Terlupa. Atas dia ambil tak apa. Tak ada apa-apa. Kan? Dia kata lagu tu. Baik. Masalah. Dia kata. Menunggang dan doanya. Ini cerita pula. Kata Al-Ghazali yang kelimanya. Adab yang kelima, apabila menunggang seorang yang hendak pergi haji itu akan kenderaan, maka bacalah doa ini. Doa-doa ni adalah doa-doa yang dicadangkan. Kita boleh baca doa lain. Kalau sekiranya kita ada doa lain yang ada sandarannya daripada amalan Nabi SAW. Doa dia ada banyak macam tuan-tuan. Nabi baca doa ni banyak macam. Doa iftitah semayang saja pun Nabi baca ada 12 ke 13 jenis bacaan doa iftitah Nabi ni. Doa iftitah saja tu Nabi biasa baca dalam 12 ke 13 jenis bacaan yang tak sama. Kan? Jadi doa ni dia ada macam-macam. Selagi mana doa itu ma'thurah, maksudnya diambil daripada hak Nabi biasa buat, tak salah. Tak salah. Nabi biasa iftitah dia Allahu Akbar, tulis Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis. Lepas itu terus baca Fatihah. Kalau kita baca, walaupun kita dengar pendek, tetapi pendek itu pendek yang biasa dibaca oleh Nabi, dapat pahala. Pahala bukan sahaja pahala bacaan, bahkan pahala ikut sunnah Nabi. Dapat pula satu lagi. Tapi kalau kita pilih untuk baca hak panjang berjela-jela, sedangkan Nabi tak baca lagu tu,
Dia jadi cerita lain pula. Tidak dapat pahala ikut sunnah Nabi itu, tak dapat. Begitu. Jadi doa naik kenderaan yang dicadangkan di sini, dia kata bismillahi wa billahi wallahu akbar. Tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma syaa Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu di antara doa yang dicadangkan. Ada banyak lagi lah doa lain. Enggak. Masalah turun dari atas kenderaan. Naik kereta ada doa, turun kereta ada doa. Kata Al-Ghazali dan adab yang keenamnya, turun daripada kereta, maka sunat jangan turun dari atasnya kenderaan itu sehingga panas amat matahari pada siang hari. Pasal apa dia kata dulu ni? Ini pasal dia ambil kira orang zaman Nabi dulu ni, bila nak pergi ke Mekah, mereka kena naik unta. Naik unta ni kalau naik sikit transit lambat sampai di Mekah ni, lambat sampai. Jadi dia kata apa? Dia kata sunat, dia kata bila naik kenderaan itu kira terus duduk berhenti bagi banyak-banyak tempat. Kecuali kalau sekiranya panas sangat tak boleh tahan, berhentilah rehat sah. Tapi kalau naik sat berhenti lambat sampai di Mekah. Islam ni dia suruh kita sampai tepat. Sampai ke tempat yang baik-baik ni sampai cepat. Lebih cepat kita sampai, lebih banyak pahala kita nanti buat. Pasal apa? Di Mekah semayang diganda pahala. Jadi kalau hang buat lambat nak sampai Mekah merugikan. Biar sampai awal di sana, semayang di sana, pahala dapat banyak. Maka dengan kerana itu, dia suruh supaya segerakan kita dalam perjalanan nak pergi ke Mekah ni. Dan biarlah perjalanan itu kebanyakannya pada malam hari. Kerana tersebut pada hadis, bahawasanya bumi itu dilipatkan dia pada malam hari, pada barang yang tidak dilipatkan dia pada siang hari. Ada hadis Nabi. Nabi kata malam Allah lipat bumi. Apa maksud Allah lipat bumi? Maksudnya kalau berjalan malam rasa cepat sampai. Itu maksud Allah lipat bumi. Bukan dia lipat tak. Tapi kita rasa lagu cepat. Kalau nak pergi Kuala Lumpur betul lah siang berasa lambat sampai, dengan panasnya, dengan tak selesanya, dengan macam-macam, dengan kereta banyaknya sebagainya. Kita nak sampai duk jadi 4 jam, 5 jam. Kalau pergi siang. Kalau bertolak malam, pukul 3 pagi kita turun dengan kereta. Pukul 6 duk ada sana dah. Itu kalau speed track ada. Kan? Pasal apa? Pasal malam ni dengan kenderaan korang, dengan cuacanya sejuk dan sebagainya, bila kita bertolak, kita rasa cepat sampai. Maka cepat sampai itu maknanya seolah-olah Allah lipat bumi. Kita jadi sampai cepat. Maka perjalanan hak jenis jauh ni, dia kata sebaik-baiknya berjalan malam. Kerana sabit dengan hadis Nabi, waktu malam Allah lipat bumi. Dia kata. Begitu. Dan hendaklah kurangkan tidur pada malam supaya menolong ia atas berjalan itu. Korang tidur lah, nak berjalan malam tidur atas kereta lagu mana. Jalan malam kurangkan tidur. Mana kita berjaga bila duk walk kereta. Masalah menjaga diri daripada berbahaya dalam masa musafir pergi haji. Kata Imam Ghazali, adab yang ketujuhnya ialah sayogia kita jaga diri pada siang hari. Maka janganlah berjalan-jalan seorang diri keluar daripada angkatan yang ramai supaya tidak dibunuh orang ataupun bercerai daripada taulan-taulannya. Ini Islam menganjurkan supaya kita buat kerja ni biar cara grup. Jangan pergi buat kerja lone ranger. Dia kata, pasal apa? Pasal ramai ni lebih selamat berbanding dengan seorang. Kerana seorang, contoh Nabi kata apa? Nabi kata kambing biri-biri ni, kibas ni, kalau sekiranya seorang, kalau sekiranya sekok, dia mudah diterkam oleh serigala. Tapi kalau dia duduk dalam kumpulan, serigala pun takut ke dia. Cerita dia macam tu. Jadi cerita nak pergi Mekah ni, biar kita ada grup. Dan kita jangan cabut keluar diri kita daripada grup yang pergi ni. Pasal apa? Untuk tujuan keselamatan. Tambahlah dengan orang gila naik bas ekspres pun pergi turis biji mata orang. Wah, pergi buat kerja lagu tu. Naik bas ekspres, kawan baik punya duk lena, dia main hirih biji mata. Hirih biji mata ni. Buta dah sebelah mata hamba Allah tu. Hak sebelah lagi pun tak ke 20% aja kemungkinan boleh nampak kelabu. Hak sebelah buta. Dia hirih atas biji mata ni. Kita dengar pun takutlah. Tambah kalau kita disuruh tengok, tambah kalau biji mata kita kena hirih. Begitu. Kita duk abang. Pasal apa yang hidup jadi lagu ni? Pasal apa? Pasal kita tak ada satu undang-undang yang boleh menjaga kita. Kerana tu, bunuh jadi, saat jumpa tulang rangka tu, saat jumpa badan reputan ni, saat jumpa badan yang bercerai kepala tak ada, yang ada badan dengan kaki sahaja, saat jumpa tangan dengan kaki saja duk ada dalam semak dan sebagainya. Pasal apa benda-benda macam ini nampak makin tu menjadi-jadilah ni? Pasal apa? Pasal tidak ada satu rang undang-undang yang boleh menjamin keselamatan manusia hari ini. Pasal itu.
Tapi manusia ni dia tak mau tengok dari sudut tu. Dia tak mau tengok dari sudut tu, dia duk tengok kat lain. Dia duk tengok dari segi tak apa. Depan ni buat kita tambah lagi jil ada. Sampai bila kita nak tambah jil? Keberkatan daripada Allah tak ada. Benda ni dalam dunia ni nak jadi tak jadi bergantung kepada Allah. Kalau Allah izin jadi, kalau Allah tak izin tak jadi. Allah dia nak tahan daripada berlaku jenayah ni, nak kena ikut syarat dia. Syarat dia apa? Laksanakan undang-undang dia akan tahan jenayah daripada jadi. Tapi manusia dia tak mau tengok kot tu. Dia tak mau tengok dari sudut ayat Quran kata tu. Dia tak mau tengok. Dia nak bertahan tak atas fikiran dia juga dan ego hak kita baca dalam mukadimah tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dan malam-malam berjaga-jaga pada waktu tidur. Maka jika tidur pada awal malam, hamparkan lengan, dan jangan tidur pada akhir malam, betulkan lengannya dan hantarkan kepalanya di atas tapak tangan. Itu maksudnya. Dia nak habang kata kita tidur malam ni tak sahlah tidur yang agak boleh memberi selesa. Kita tidur malam ni, tidur ni janganlah tidur yang boleh membawa keselesaan yang lebih. Kerana bila selesa lebih ni kita lalai daripada ibadat. Itu maksud dia. Kan? Jangan duk tidur hampak lengan. Dia kata hampak lengan ni dia tilam sedap lagi. Kalau kita bubuh tapak tangan, tilam dia kurang. Dia kira lagu tu. Jadi dia kata kalau tidur malam ni jangan hampak lengan tapi bubuh tapak tangan sudah. Kalau budak-budak pondok zaman dulu, dia tidur atas buah nyok. Cucu guru pondok dulu, pondok pokok senar zaman lama dulu ni, buah nyok tu paras bagi jadi pepeh tu, itulah bantai tidur dia. Bila tidur, bila mimpi baik sikit, golek kepala, gedum jatuh atas lantai. Bila gedum tu bangkit sembahyang sunat. Bangkit sembahyang sunat, dan lepas sembahyang sunat, menerah pelajaran. Itu tujuan dia. Bukan tak boleh beli tilam. Bukan tak boleh beli bantai kabur. Tapi tujuan dia supaya tidur tidak terlalu enak, maka banyaklah masa untuk beribadat pada sebelah malam. Itu. Kita ni habis punya kelas lah. Kan tilam pun bukan hak span biasa ni. King Coil nama. King Coil tuan-tuan. Tengok iklan dia. Steamroll mai gelek. Yang kata King Coil ni, steamroll mai gelek, lepas gelek nak reverse lunok balik pula. Golek pergi lagi sekali. Spring tu duk bangkit naik elok betul lah. Dan duk pilo ni pula bila gerak dengan tangan tu dia bergerak mengikut bentuk badan. Ada yang tak bangkit. Bukan kata tak bangkit tahajud. Subuh pun tak bangkit. Kita ni saja, kita saja duk cari penyakit banyak. Kerana tu penyakit banyak naik kat kita. Dan tuan-tuan, kita kena mengaku satu benda yang kita nak kena insafi keadaan. Apa dia? Kita ni kira ibadat teruk. Kita ni kena mengaku yang tu. Ibadat kita ni cukup leceh. Cukup teruk. Semata-mata semayang fardu 5 waktu ni kira kalau nak pukul dada habang kata baik dah kita ni leceh lah. Ini benda wajib. Jangan pergi jadi megah sangat dengan benda wajib. Benda wajib ni mau tak mau kena buat. Hak sunat ni kita mau cari. Tengok hak sunat ni sembahyang malam, witir. Adakah menjadi amalan tiap-tiap malam tidak ke? Kita mau tengok. Kalau Nabi SAW pada umur mudanya, semalam baru kita baca di Kampung Rawa. Nabi SAW pada umur mudanya, Nabi sembahyang witir 13 rakaat. Ada riwayat kata 11 rakaat. Nabi maintain pada umur muda witir 13 rakaat. Sehinggalah menjelang usia Nabi tua dan mendekati umur wafat, barulah Nabi buat witir 7 rakaat. 7 itu cara mendekati wafat 7 rakaat. Cuma jarang-jarang sekali Nabi biasa buat witir 1 rakaat, biasa buat 3 rakaat, biasa buat 5. Yang Nabi buat 1, 3, 5 ni sekadar nak menunjuk kata benda tu harus dilakukan oleh orang. Tapi bukan amalan Nabi. Nabi punya amalan apa? Maintain 13 ataupun 7 pada masa tak larat. Masa tak larat 7 rakaat. 1, 3, 5 ni kira Nabi cuma biasa buat aja. Nak abang kata tak salah kalau buat 1, buat 3, buat 5. Kita hari ni pula bila baca hadis ni ambil tang 1. Kira akai ni cukup banyaknya kita ni. Akai ni kira kita ambil 1 cantik. Dia kata 1 ni kira cantik. Pelan-pelan lah kita start dengan 1 dulu. Dia kata tengok start 1 sampai mati duduk 1 situ aja. Tapi hak 1 ni masih baik berbanding dengan hak tak buat langsung. Jadi begitu. Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan kita ni kira kita kena mengaku kat Tuhan. Kata kita ni kira cukup leceh ni orang. Cukup leceh. Dengan kerana itulah semangat juang kita, semangat untuk berkorban kita kira cukup rendah. Kekuatan dalam tak ada, dengan kerana itu jadi cukup rendah.
Kalau semangat pun semangat meletup di waktu-waktu tertentu aja, habis selesai waktu tu habis. Tak ada apa dah, kita ni jadi manusia tak guna dah lepas pada tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baginda tidur. Beginilah tidurnya Nabi SAW dalam musafirnya. Nabi kalau dalam musafir memang tidur ni bukan tidur nak lena betul. Tidur sekadar nak hilang penat aja. Nabi begitu. Maka yang lebih baik pada malam-malam itu biarlah berganti-ganti tidur dengan taulan kerana memeliharakan diri dan barang, dan apabila tidur seorang ditolong jaga oleh taulan yang jaga itu. Itu dia. Islam suruh macam tu. Orang Islam ni dia kena ada satu sifat. Dia panggil sifat tu hazar. Ha kecil tu ha, zal, ra, hazar. Hazar ni maksud dia apa? Berhati-hati. Kita orang Islam ni kena ada sifat hazar ni, sifat berhati-hati. Kalau cerita kat orang pun tak cerita sampai habis. Ada benda kita reserve. Pasal apa? Pasal kita tak tahu kawan kita duk cerita ni, tahkah dia ni kawan kita, tahkah dia ni ada apa cerita ke macam mana ke. Jadi jangan habis-habiskan cerita rahsia yang ada dekat kita ke dia. Sifat hazar ini kena ada. Hazar bukan buruk sangka, tetapi berhati-hati. Supaya jangan sampai orang Islam ni jadi satu umat yang tak tahu nak simpan rahsia. Begitu. Maka sifat hazar, sifat berhati-hati ini sentiasa ada. Lebih-lebih lagi dalam diri Nabi SAW. Nabi dia memang selalu ada sifat ni. Hazar dalam soal strategi, bahkan Nabi SAW sentiasa berjaga-jaga dalam soal-soal yang macam kita duk baca ni. Kalau pergi mana-mana pun tak tidur semua. Sebahagian kena bertugas jaga kawasan perkemahan, jaga barang, jaga keselamatan. Hak sebahagian tidur, sekali lagi shift ni tukar. Hak mana tidur tadi bangkit jaga, hak jaga pula tidur. Ini dianjurkan oleh Islam. Hatta dalam bab semayang, dalam keadaan ketakutan, salat khauf, waktu perang pun Islam tunjuk cara yang macam ni. Ada waktu kawan rokok, kawan ni duduk berdiri lagi dan sebagainya, habis selesai satu rakaat, baru hak kawan belakang pula rokok kira sujud perhabis satu rakaat, macam tu. Islam memperkenalkan kaedah-kaedah salat khauf ini dengan tujuan supaya orang Islam jadi umat yang sentiasa berjaga-jaga. Musuh nak serang bukan tahu bila. Bukan tahu bila. Apa nak jadi pun tak tahu apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan jika datang menuju kepadanya oleh seteru ataupun oleh binatang buas, sama ada siang hari atau malam hari, maka bacalah ayat kursi dan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sehinggalah akhir ayat, dan suratul ikhlas dan muawwizatain. Muawwizatain tu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang tu dia panggil muawwizatain. Nabi sebelum turun dua surah ni, surah apa nama hak tadi ni, al-muawwizatain, sebelum turun dua surah ni, Nabi selalu nak berlindung daripada syaitan. Nabi kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu amalan Nabi. Tapi bila Allah buat turun al-muawwizatain ini, dua ni, qul a'udzu birabbin nas dengan qul a'udzu birabbil falaq, Nabi menggantikan a'udzubillahi minasyaitanirrajim dengan dua surah ini sebagai pendinding diri daripada gangguan syaitan. Ayat ni untuk lebih lanjut ingat balik kita baca di masjid Seberang Jaya hari tu ni. Tuan-tuan, lepas pada mengaji tu kita kena buat amal terus. Kena buat amal terus. Kok mana pun kita pegang tu ayat kursi tu, apa Nabi kata? Kita baca Seberang Jaya dulu. Ayat kursi, cerita yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari. Kan? Dia ada satu gedung, tapi barang dalam gedung selalu kena curi, selalu hilang. Tak tahu apa pasal. Pergi habaq ke Nabi, Nabi kata ada tuyul mai. Dia balik tunggu dapat tangkap. Kan yang kita baca dulu. Itu. Last sekali apa tuyul ni kata dekat Abu Ayyub Al-Ansari, dia kata lah ni lagu ni, hak ni aku habang betul lah. Kalau hang nak tahan, nak jaga barang hang daripada kena curi oleh aku dan orang-orang yang seumpama aku, baca ayat kursi. Dalam hadis lain pula dia kata ayat kursi kalau baca pada awal malam, Allah akan menjaga kita, keselamatan kita daripada malapetaka, bala bencana dan sebagainya sehingga menjelang pagi. Kalau kita baca pada waktu pagi, Allah akan jaga kita selamat sehinggalah menjelang malam. Ayat kursi. Kan? Jadi lepas semayang kok mana pun mau baca juga ayat kursi. Kau tak dan baca kalut apa semua pagi nak kena pergi kerja, nak keluar awal dan sebagainya, sambil duduk kereta baca ayat kursi. Kalau sambil buat motor baca ayat kursi, kira mau baca benda ni. Kita bila kita tahu, kita mau praktik dan cantik kita ni. Begitu. Baik, dia kata jadi kalau nak selamat, malam ni pula dia kata kalau kita nak selamat daripada seteru ataupun daripada binatang buas, maka hendaklah baca ayat kursi. Kemudian baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad,
kemudian baca muawwizatain, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Yang ni mau jadi amalan kita. Begitu. Kemudian bacalah doa yang berikut tu. Tak saya bacalah ni, panjang ni doa-doa ni semua. Terus tengok muka surat sebelah, muka surat 33. Saya dulu pun nak pergi Mekah tak hafal ni semua doa-doa banyak-banyak ni, tak hafal. Tak ada nak kita duk rapelah dengan doa ni, tak lagi hak rukun pun berambung camuk habis semua. Kan tak lagi kita baca, kita boleh tengok kesesuaian benda ni. Kan benda-benda ni memang lebih baik kalau kita baca, lebih baik. Tapi kalau dalam keadaan zahmah, orang Arab di Saudi dia kata zahmah, muzdahimah, maksudnya ni sesak orang ni, tak ada nak baca. Dia lagu sampai di penjuru ni ada bacaan doa dia, sampai di penjuru Hajarul Aswad ada bacaan doa dia, sampai di penjuru ataupun di rukun Iraqi tu dekat dengan makam Ibrahim tu dia panggil rukun Iraqi, sampai tang tu dia ada doa dia. Saya pergi pusing pi sampai betul Pancok Mai ada doa dia. Saya pergi pusing pi sampai rukun Syami nu hak penjuru lepas pada apa nama makam Ibrahim tu, penjuru hak ujung tu dia panggil rukun Syami, ada doa dia. Sekali lagi mai penjuru ini rukun Yamani, rukun Yamani ada doa dia. Sekali patah balik mai betul dengan Hajarul Aswad ada doa dia. Kita mana dengan nak baca doa tu, mana dengan kawan duk tolak belakang apa semua, dia cempera habis semua. Kecuali bagi orang yang doa ni memang duk laju lah dalam diri dia, tak apa, sambil orang duk tolak dia boleh duk baca. Tapi kalau jenis duk angkat ketah duk baca tu tak sah. Tak sah. Tak lagi apa, orang tolak dia, bau dia lari dan sebagainya. Hak rukun tu berambak, hak sunat pun tak dapat apa. Dan ini nak kena bagi ingat pasal pada orang tua-tua nak pergi Mekah ni, dia duk rapelah dengan doa ni. Sedangkan yang kita nak tekankan dalam bab haji ni apa? Rukun tu mau bagi clear betul-betul. Rukun tu menentukan sah atau batal ibadah. Rukun tu. Doa ni semua benda-benda sunat. Bukan kata tak bagus, tapi itu nombor doa. Rukun tu nombor satu mau jaga. Setelah boleh pastikan rukun cantik, okey, doa kita pun betul kemudian. Ni dia duk kalut dengan doa ni, duk apa doa ni, rukun dia jadi macam kita tak mahu macam tu. Begitu. Baik. Muka surat 33, masalah dia kata mengucap takbir di atas bangun. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, adab yang ke-8-nya ialah di mana tempat tinggi yang telah didong pada jalan pergi haji itu, maka sunatlah mengucap takbir 3 kali. Di mana tempat yang ditakuti binatang liar padanya di dalam musafir itu, maka bacalah tasbih ini. Subhanallah al-Malikil Quddus Rabbil Malaikati war-Ruh Jalaltas samawati bil izzati wal jabarut. Itu doa dia. Ini yang kita senang ingatnya adalah hadis lain riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Kita bila musafir, bila naik tempat tinggi kita bertakbir, bila turun tempat rendah kita bertasbih. Ingat yang tu sudah senang. So dalam perjalanan kita ni, kalau sekiranya nampak lagu macam nak naik bukit, mulut ni biar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Bila nampak lagu duk turun bukit, subhanallah, subhanallah. Bukan dalam bab pergi haji saja, dalam bab apa pun. Kalau kita musafir, naik bukit itu bertakbir, turun bukit itu bertasbih. Itu sunnah Nabi SAW. Begitu. So saya kalut dengan doa yang banyak-banyak. Masalah dia kata mandi ihram. Ini nak masuk pasal yang kedua. Tadi pasal yang pertama tadi kita baca, dia kata pasal yang pertama bermula daripada keluar rumah sampai dekat dengan ihram. Itu ada adab-adab dia, ada 8. Lalu ni kita nak masuk bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua bermula daripada niat ihram. Nak pergi, apa adab yang kita nak kena jaga. Pasal yang kedua pada menyatakan adab ihram daripada miqat sampai masuk Mekah. Maka iaitu ada 5. Pertamanya mandi. Mandi ni pun satu pasal lah. Kita tak boleh buat macam mana yang disunatkan sungguh-sungguh ni. Tengok dia nak kata apa. Pertamanya sunat mandi. Maka diniatkan mandi itu mandi ihram haji ataupun ihram umrah. Pada masa sampai kita pada miqat yang masyhur, yang ihram orang-orang daripadanya. Tu dia nak cantiknya lagu tu. Bila sampai dekat kawasan miqat yang kita nak niat tu, masa tu pergi mandi. Jenuh lah melimpah air atas kapal terbang. Okay, kita naik kapal terbang, zoom kata terbang daripada bayar lepas ni. Nak tunggu berapa jam tu baru nak masuk kawasan miqat dia. Kemudian dia nanti buat pengumuman atas kapal terbang. Baik para jemaah haji sekalian, dia kata kita sedang melalui kawasan miqat. Sila berniat ihram. Dia kata nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kan? Jadi kalau ikut sunat dia yang betul-betul ni, sunatnya apa? Bila dah sampai dekat dengan kawasan miqat mau pergi mandi sunat.
Lepas mandi sunat tu, mai duduk sekali, bila masuk kawasan miqat, kita niat. Kita niat di miqat. Jadi kita tak boleh lah. Pasal apa? Pasal kita ni naik kapal terbang. Maka ada sebahagian orang dia suruh kita siap-siap mandi di kompleks haji ke apakah, dia memang ada siap tempat-tempat untuk mandi siap-siap, niat siap-siap dah, walaupun lambat lagi, kira mudah-mudahan mandi ni dapatlah mandi sunat ihram. Mandi siap-siap, pakai kain ihram siap-siap, naik atas kapal terbang. Ada kawan nak tunjuk champion pun ada juga, dia tak pakai lagi kain ihram masa di kompleks haji, dia tak mau pakai lagi, pakai baju raya lah. Kan? Bila naik kapal terbang dah berapa jam dah sampai dekat dengan miqat, baru nak salin. Pergi bilik ayang ada orang. Dia mula duduk jadi cepat sikit ni nak masuk miqat ni, aku tak pakai kain lagi. Dia duduk buat kelang kabut. Yang pergi duduk tunjuk champion tu pasal apa? Tak duduk tunjuk champion lah, nak pergi buat haji. Dia tak mau buat lagu orang lain ramai duduk buat tu, dia nak buat blame pada orang. Pasal apa? Pasal saya yang ni kali kedua lah, dia kata saya biasa lah, nak tunjuk champion. Pergi duduk katok pintu bilik ayang, kawan tu bagus punya duduk buat apa ke dalam, dia duduk katok tak buka, duduk katok tak buka. Sekali baru kontu buka, dia maki kontu dah sepatutnya. Apa ni, dia kata lambat sangat apa semua. Masuk pi baru nak salin, nak pakai ihram, dengan kain ihram tu jolok masuk dalam mangkuk jamban tu pula. Dia nak jadi. Tentang benda ni kalau buat kalut dia jadi. Apa pun kalau kita buat kerja kalut jadi. Kain dua lah panjang berdepa-depa. Mana dengan nak balut pinggang lagi, mana ada buah hati ni duduk sangkut di dagu ni lagi. Sat lagi jatuh pi dalam mangkuk tu. Kita dah pakai dah kain tu, saat lagi kita sampai di Jeddah ni lagi nak semayang subuh, nak semayang apa, yang kain tu dah kena najis dah, jadi kalut. Kan? Tak usah tunjuk champion. Tak usah tunjuk champion. Buat lagu macam mana orang pegat-pegat dia buat, kita buat sekali. Daripada awal-awal mandi sunat di kompleks haji elok-elok, pakai kain pinggang, pakai kain elok-elok, naik di sekali dengan orang semua, duduk elok-elok, kira banyak bertasbih atas kapal terbang apa semua, sampai tempat sana dia buat pengumuman kata niat, kita niat. Cantik, kita pun tak jadi kelang kabut. Nak pergi buat ibadat ni, buat apa buat kelang kabut. Begitu. Ni dalam-dalam duk habang ni, tapah hati ni boleh tengok atas kapal terbang. Dia tentu jadi. Kan? Hak takut nak duduk satu bangku seorang, pergi duduk atas riba kawan pun ada. Pramugari main marah, dia marah balik. Dia pertama kali tu naik kapal terbang. Dia kata aku tak boleh, aku kena duduk dengan dia ni juga. Kacau, boleh pening dengan cerita lagu ni, boleh pening. Ya. Baik, maka sempurnalah mandi itu dengan membersihkan diri, dia kata. Dan menyikat janggutnya, dan menyikat rambut di kepalanya, dan mengerat kukunya, dan mengandam misainya, dan bercuci sebagaimana tersebut bicaranya dalam bab taharah di sana. Itu dia. Sebelum kita nak mula pakai ihram tu, sebelum kita mandi tu, kalau boleh biar kita clear dulu, potong kuku bagi pendek dulu, apa semua janggut trim bagi cantik, misai-misai buat bagi elok, apa semua bagi selesa tegak, semua bagi cantik elok dulu, mandi sunat ihram, lepas tu perbetul semua. Selesa, kita jadi selesa. Nak pergi buat ibadat ni dengan kuku panjang hitam pula lagi, dengan leceh. Buat bagi elok. Ni nak buat ibadat ni. Selama ni kita duduk semayang ni, kita duduk menghadap Allah. Ini kita nak pergi rumah Allah. Oh. Ini bukan cerita kecil-kecil, tuan-tuan. Bab pergi haji ini bukan cerita kecil-kecil. Kemuncak kepada rukun Islam. Orang yang nak pergi buat haji ni, dia anggap sebagai orang yang dah clear empat ni. Mengucapnya cantik dah. Dia ni bukan saja mengucap, bukan saja reti mengucap, bahkan dia satu orang yang menjaga kalimah syahadah yang dia ucap ni. Dia tidak buat benda-benda yang boleh membatalkan kalimah syahadah, tak ada. Dia buat ni cukup elok dah. Dia satu orang Islam yang sebenar-benar Islam yang memelihara kalimah syahadahnya daripada terbatas. Cantik. Semayang, dia ni bukan satu syekh rapelah hak jenis semayang ada lagi duk tinggal tekoh kalut tinggal tak. Dia ni satu orang yang semayang fardu 5 waktu, cantik dah. Zakat ni tak ada kecoh punya. My time memang dia bayar zakat, dan dia bayar memang puas hati punya, tak ada nak kecoh-kecoh apa. Dia ni puasa ni bukan saja puasa sebulan bulan Ramadan, bahkan dia ni puasa dengan hakikat puasa yang sebenarnya. Puasa yang dipaham dalam maksud kata menjaga lidah, menjaga mata, menjaga telinga. Dia cantik semua dah. Tinggal haji aja tak buat lagi. Pi haji ni kira kemuncak kepada ibadat yang dia ada. Jadi nak pi buat benda yang menjadi puncak ibadat ni, mau bagi cukup cantik lah. Mau bagi cukup cantik semua. Daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Daripada soal kuku panjang mau duk potong buang, daripada kebersihan mau duk jaga, daripada ni sampai soal yang sebesar-besarnya, sampai soal duit yang dia guna nak pergi buat haji, hendaklah daripada sumber yang betul-betul halal. Yang ni semua bagi cantik, kemudian turun pergi ke Mekah buat haji, insya-Allah. Allah bantu dia dapat haji yang mabrur. Begitu. Baik, masalah dia kata memakai kain ihram.
Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang keduanya ialah, ni adab yang kedua. Adab yang pertama tadi mandi. Adab yang keduanya ialah meninggai akan kain yang berjahit dan memakai pakaian ihram, iaitu satu kain cokeng putih. Kain cokeng, ya, maksudnya kain yang tak berjahit lah. Kain cokeng putih dipakaikan ke pinggangnya, dan satu kain lepas akan jadi menutup sekerat badan sebelah atas. Maka kain putih itu lebih suka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyapu bau-bauan pada pakaiannya dan pada badannya. Maka tidak mengapa bau-bauan itu kekal harum tu, bukan jaram tu dia, bukan jim. Maka tidak mengapa bau-bauan itu kekal harumnya kemudian daripada ihram. Tak apa. Dan kita tadi ni di kompleks haji kita mandi sunat. Kita mandi sunat ihram. Lepas mandi sunat ihram kita pakai pakaian ihram. Pakai kain selai di pinggang, kain yang tidak berjahit. Kemudian satu lagi kain pakai lagu tazan, pakai lagu tu. Bagi nampak bau sebelah, sebelah lagi katuk. Pakai macam tu. Dah lepas pakai macam tadi, dah kerat kuku, dah apa semua cantik dah. Dah lepas pakai macam tu, pakai minyak atar. Pakai minyak atar sapu di badan ni pasal apa ni? Saat lagi kita nanti lama ni. Nanti lama dalam keadaan macam tu pakai bagi wangi betul-betul. Boh di badan kita, bubuh di kain-kain ihram kita, tak apa. Saat lagi bila kita niat ihram, di antara larangan orang yang berada dalam ihram ialah tak boleh pakai bau-bauan. Pakai setelah berihram itu tidak boleh. Tapi kalau kita pakai awal sebelum niat ihram, kemudian saat ni kita niat ihram dalam keadaan kita duk wangi dah, boleh ke tak boleh? Boleh. Setengah orang dia salah faham. Dia kata mana boleh duk pakai. Dia kata ni saat lagi kita nak niat ihram ni. Dia kata saat lagi kita niat ihram buta ya kena bayang dam. Duduk buta pasal apa? Bukan ada siapa pitur gigit mata nak buta. Kita kata tak nak buta pasal apa? Kita pakai bau-bauan sebelum niat ihram itu tidak jadi kesalahan, bahkan sunat. Tidak menjadi kesalahan, bahkan sunat. Pakai. Lepas tu saat lagi bila niat ihram ni benda ni duk wangi, tak apa. Habis yang kata tak boleh, tak boleh kalau dah lepas niat baru nak pakai, tak boleh. Itu cerita dia. Nak ramai dia jadi kelang kabut di sana ni cukup ramai. Dan dia jadi kelang kabut ni cukup ramai. Ada di sana duduk dalam ihram dah buat haji ifrat, sampailah duduk dalam bilik apa semua, dia main sakit kepala, dia main sakit perut. Teringat dalam beg ada minyak apakah, minyak angin apakah, lumuk di badan, teringat. Ni aku dalam ihram ni pakai minyak angin ni ada bau ni. Boleh ke tak boleh ke macam mana? Ada piduk kaplah tu pun boleh jadi juga. Sebenarnya boleh ke tak boleh? Boleh sebenarnya boleh, tak ada masalah. Dia bukan bau-bauan yang membawa maksud atar yang dipakai untuk tujuan wangi. Tapi dia ni masuk dalam kumpulan ubat. Takkan duduk dalam ihram sakit apa pun tak boleh ambil ubat. Dah, minyak angin boleh pakai dengan tujuan nak meredakan sakit yang kita tanggung. Tidak jadi salah. Ada raplah tu pun ada. Raplah sampai tak turun sembahyang jemaah. Kan? Baca. Kalau tapi haji ni nanti jumpa macam-macam. Kemudian sembahyangkan 2 rakaat ihram. Dah lepas kita pakai pakaian ihram, sembahyang 2 rakaat ihram. Begitu. Masalah niat ihram haji atau umrah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, adab yang ketiganya ialah sabar kemudian daripada pakai pakaian ihram. Dan kemudian daripada sembahyang sunat ihram itu, hendaklah kita sabar sehingga bangun berjalan, mandi. Bangun berjalan, menaiki itu apa itu tulis mandi pula. Bangun berjalan menaiki kenderaannya jika ia menunggang. Itu dia. Mau sabak banyak. Dia kata apa pun cerita mau sabak banyak. Ataupun pada mula berjalannya maka ia pukul kaki. Tak kira lah sama ada dia jalan kaki dulu baru jumpa kenderaan ke, ataupun turun rumah terus naik kenderaan ke, tak kira. Cerita dia mau sabak. Maka pada waktu itu berniat ia akan ihram haji atau umrah. Sama ada haji itu haji qiran ataupun haji ifrat atau sebagainya, menurut sebagaimana kehendak hatinya. Itu dia. Niatlah. Niat ikut kesesuaian. Kalau kita buat haji ifrat, atas kapal terbang niat dah nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Pasal apa? Pasal dia buat haji ifrat. Haji ifrat dia buat haji saja dulu. Saat ni habis selesai sah lerah haji baru nak buat umrah. Maka atas kapal terbang dia naik nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Begitu. Kalau dia buat haji tamattu', dia kena niat nawaitul umratah wa ahramtu biha. Sengaja aku mengerjakan umrah dan ihram dengannya. Pasal apa? Pasal dia sampai dia akan buat umrah dulu, kemudian bertahlul selesai semua, barulah dia nak start buat haji bila masuk musim haji. Kan? Dari cerita begitu. Jadi atas kapal terbang masa nak niat tu dia kena tentukan.
Adakah dia nak buat haji ifrad ataupun dia nak buat haji tamattu' atau dia nak buat haji qiran. Kalau haji qiran dia kena niat nawaitul hajja wa ahramtu, nawaitul hajja wal umrata, dua-dua sekali pasal qiran. Ada kawan pergi Mekah dah sampai di bilik hotel lah, tak tahu nak buat haji apa lagi. Ada juga haji Nomoto yang macam ni. Tuan-tuan, benda tak susah, tapi kadang dia buat mudah sampai akhirnya jadi susah ke dia. Dia buat mudah. Dia kata Allah tak ada apa. Dia kata benda ni tinggal talimah, tolong dengar lu ngaji lah. Tinggal talimah hang tahu berapa tinggal talimah tanya dia. Dia kata aku dulu ingat lagi aku tinggal talimah tahun 71 dulu ni. Tahun 71 dulu hang belajar bab haji, hang nak pakai yang tu aja untuk pergi haji ni. Kan? Dah dia kata duk pergi kursus haji pun duk pergi berapa kali dah, tak faham apa pun dia kata. Itu bukan pasal hang benar. Ya. Saya cerita dia nak pergi haji, dia kena mengaji lah. Kena mengaji betul-betul. Tak ada pun ada kawan baik kita tang manakah yang biasa pergi haji dah ke apa kan, telefon kat dia ni. Ada lapang dah hari Sabtu ni. Ni saya nak pergi rumah kan, nak sembang pasal bab haji ni. Nak tanya pengalaman hang lah. Pergi rumah dia. Okey lah ni, aku nak turun ni. 13 bulan ni aku nak turun. Kata, lah ni aku minta jasa baik hang. Hang tolong cerita kat aku pada awal biar habis guna. Cantik ni tu. Dia tak malu apa? Nak malu apa? Hak duk kena penyakit ni selalu siapa? Ustaz ni. Ustaz. Pasal ustaz ni dia duk mengajar agama. Tapi dia tak pernah buat haji ni. Jadi bila time dia nak pergi Mekah, dia nak tanya orang, malu lah pasal dia ustaz. Pergi duk tanya ni orang kata, ustaz pun tak tahu. Dia tak mau puan ni lah. Jadi lagi baik tak duk tanya siapa, dia pergi lagu duk belah lagu tu. Dia kena. Tak boleh. Jadi ustaz ni leceh orang tu. Tak tahu nak tanya orang, malu. Kan? Jadi bila segan nak bertanya, sesat jalan dia jadi begitu. Tak boleh, kita tak boleh malunya. Kawan kita yang biasa pergi dah kita telefon. Kita nak tanya orang lain, kita sedang cari kawan kita sama ustaz juga. Telefon kat dia. Ni, hang pergi Mekah tahun lepas kan? Aku nak pergi rumah hang, tolong cerita aku pada awal sampai habis macam mana yang cara haji ni kata. Bila pergi dia kata lagu hak kita duk mengajak dia, tak apa, nak mengajak bab lain lah. Hang cerita sampai kat aku pada awal sampai habis. Mengajak ni benda atas buku. Tuan-tuan, biasa jadi sekali. Satu orang ustaz. Satu orang ustaz, dia bukan baca bab haji lah. Dia mengajak bab lain. Ada orang sudah tanya dia. Ustaz ni, orang sudah tanya dia. Kata ustaz, ni yang kata di penjuru Kaabah tu ada makam Ibrahim ni apa ustaz? Dia pun, dia kata itu kubur Nabi Ibrahim. Astagfirullahaladzim. Kan? Makam kubur apa lagi dia kata? Dia kata itu kira kubur Nabi Ibrahim. Oh, pasal apa? Dia pergi bubuh tengah-tengah laman tu ustaz. Dia kata dia dulu pasal dia bina Kaabah. Jadi mungkin dalam pada tu dia mati kot. Dia patut simpan lebih tu. Merepek lah. Yang ni yang kata merepek. Kan? Ada yang baik. Ini benda ni bukan boleh buat pasal. Kita apa-apa mau duk baca bagi 4-5 kali baca bagi kita betul-betul faham. Orang tanya baru kita boleh abang. Bagi orang faham. Cerita ada macam tu. Kan? Jadi cerita bab nak pergi haji ni khusus lah satu bab lah. Kadang-kadang dalam kursus ni ada benda dia terlupa abang, ada benda dia abang tak kenal dengan lagu kita punya, mau dia macam-macam jadi. Pergi cari kawan, suruh dia cerita pada awal sampai habis. Mula-mula abang start pada mula, pada turun rumah lagu mana. Dia ni pun abang turun rumah lagu ni. Laki orang galah baik pergi lah. Okey, tak apa. Lepas tu kita nanti pergi mana? Tanya. Dia kata kalau kita sini nanti pergi komplek haji di Bayar Lepas lah kata. Okey, sampai sana apa nak kena buat macam mana? Kita nak pergi tuju hutang mana? Yang tu pun kena tanya. Kalau tidak dia jadi cemperah. Dia kata mula-mula hamai hampir daftar dulu lah. Lepas tu dia panci bagi panggilan masuk di dalam. Dia panci ada tempat begitu lagu ni. Tahu semua apa kita nak lalu tu. Nampak pengurusan haji ni. Nampak apa kita nak buat. Kan? Lepas tu sampai dah cerita naik atas kapal terbang. Naik atas kapal terbang ni kita jadi lagu mana. Pakaian kita masa tu lagu mana. Kadang kawan ni pun sambil nak terang sambil duduk kunun kita pada dia. Dia kata hampir tak pergi kursus haji ni. Tak ada duk marah aku lah. Abang aku tanya aku dah. Ni aku duk serabut lah ni. Hang abang aku tanya je. Okey, masa nak naik kapal terbang ni pakaian lagu mana? Dia kata kalau sekiranya hang pi ni nak turun di Jeddah terus nak masuk Mekah, kira hang pakai ihram siap-siap lah. Tapi kalau hang pi ni, hang turun di Jeddah naik bas pi ke Madinah, tak payah pakai ihram. Kata. Reti lah, tu baru reti. Hak duk pi kursus haji berapa minggu dah ni tak reti. Dengar tu baru reti. Macam tu. Jadi mana kita nak tahu kita ni nanti pi Mekah ke pi Madinah? Dia tanya pula. Hang dapat dari pi haji dia marah pula. Kata dapat dah lah. Takkan dia tak beritahu kan? Hang nanti pergi Mekah dulu kan Madinah dulu. Wah dah kau beritahu lah dia. Aku telefon tanya ada rumah.
Tanya sana kata, dah kita nanti pergi Madinah dulu. Dia kata, aku pergi Madinah dulu. Madinah dulu kira hang tak ada masalah, pakai baju raya lah terus. Okey. Jadi macam tu kalau baju raya sampai di Jeddah pun baju raya. Jadi kain-kain ihram ni kata salin noh. Tu tak faham tu cara tu cakap tu kira tak salin noh. Dia ni kata tak, memang tak salin. Okey, cantik dia dah. Lepas tu bila kita nanti pakai tu? Pi dulu. Pi Madinah dulu, apa tak apa, duduk Madinah berapa hari lepas semua dulu, pi duduk sana dulu. Daripada Madinah esok ni hang nak main Mekah sampai dekat Bir Ali, masa tu baru hang nak kena niat ihram. Kira masa tu kira hang kena pakai dah kain ihram. Biasanya hang nanti mandi sunat ihram apa semua masa tu ada di Madinah sebelum bertolak kata. Oh, baru dia nampak. Baru dia nampak tu dia nak buat tu baru dia nampak. Kalau tidak lagu duk tak nampak tu, dia duk nampak muka orang duk ikut orang ya. Dia tak tahu dah apa nak jadi, dia tak tahu. Aku kira hang jangan tinggal aku. Dia kata kat kawannya, hang tinggal aku tak tahu apa nak jadi. Dan ni apa yang saya cerita ni adalah benda yang selalu jadi dalam kumpulan jemaah haji. Kan? Jadi sekurang-kurangnya bila kita mai duk mengaji ni kita duk dengar. Walaupun benda ni tak teratok dapat kat kita, tapi bahan ni duk ada. Esok ni bila kita pergi kursus nampak sikit. Oh ni hadut mengaji hari tu ni. Oh lagu ni dia punya perjalanan. Esok ni dah sampai dekat hari kita nak pergi suruh kawan kita terang. Baru masa tu kita susun balik. Kita duduk mengaji. Kita pergi kursus haji. Apa semua susun balik. Cantik. Baru ada confidence nak turun pergi Mekah. Ada punya cerita macam tu. Okey? Baik. Jadi dia kata berniat ihram itu dah tentu dah sama ada nak buat haji qiran atau haji ifrad atau haji tamattu' ataupun haji apa. Dia kata. Maka memadalah semata-mata niat itu bagi sah ihramnya. Niat tu kira ihram kita dah sah. Kita dah jadi orang yang muhrim. Bila kita dah pakai pakaian ihram sampai di miqat kita dah niat ihram, bermula daripada niat tu tak kata kita dah dipanggil muhrim. Muhrim maksudnya orang yang di dalam ihram. Bukan maksud muhrim kepada adik kita. Tapi duduk faham muhrim tu juga. Yang tu mahram. Yang tu mahram. Muhrim maksudnya orang yang di dalam ihram. Bermakna kita dah tertakluk di bawah pantang larang orang yang ada dalam ihram. Itu dia. Itu nak kena jaga lagi ketat. Begitu. Tetapinya sunat disertakan dengan niat itu. Lafaz talbiyah. Maka berkata ia. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang ni sedap. Yang ni sedap. Yang ni mau lepas pada kita niat ihram tu, kira mau duk sebut labbaik Allahumma labbaik, pelan-pelan saja. Pelan-pelan sudah. Tu duduk koyo seorang-seorang. So kata niat nawaitu kata labbaik Allahumma labbaik. Atas kapal terbang ada kawan nak rehat, nak tidur nak apa, duk terkejut dengan kita leceh. Saya kira nanti beritahu. Detail lagi saya kira nanti beritahu. Ada juga kawan duk semangat nak pergi lama tadi kan. Aku dah kata aku niat atau lah aku nanti jadi tekong lah atas kapal terbang. Ada pula kawan yang macam tu. Sari dia nanti beritahu betul-betul bila yang kita nak kena pederah surah ni. Baik, masalah doa kemudian daripada talbiyah. Kata Imam Al-Ghazali, yang keempatnya, adab yang keempatnya apabila sudah tersimpul ihramnya. Tersimpul ihram maksud bukan simpulkan ihram. Maksudnya ialah apabila niat maka sudah tersimpul ihramnya. Maksudnya jelas dia sudah jadi orang yang dalam ihram. Itu maksud tersimpul tu. Kan dalam bahasa kitab lama ni dia guna tersimpul apabila tersimpul niat. Dia kata tersimpul tu maksudnya telah termeteri niat itu. Bermakna confirm kita memang jadi orang yang di dalam ihram. Itu maksudnya. Maka diikutilah dia dengan talbiyah yang tersebut itu. Maka sunat pula kita membaca doa ini. Itu doa panjang tu. Minta saya baca. Tengok terus. Di bawah tu, maka daripada waktu ihram itu, haramlah atasnya 6 perkara yang dicegah akan dia. Yang ni penting. Yang ni penting. Bila kita dah duduk dalam ihram, 6 perkara ni kita kena jaga. Dia dipanggil larangan semasa di dalam ihram. Apa dia? Yang pertama, haram memakai baju. Ataupun celana. Celana seluar lah. Tak kira apa jenis seluar. Kira tak boleh pakai. Pakaian berjahit, orang lelaki-lelaki tak boleh pakai. Haram memakai baju dan seluar dan kufiah. Kepiah tak boleh pakai. Kita ni di sini sampai orang tak pernah tengok ubung-ubung kepala kita sentiasa dalam keadaan berkepiah pun, pergi sana kena buka. Pergi sana kena buka. Pasal apa? Pasal ihram orang laki-laki itu di kepala. Ihram laki-laki itu di kepala. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita mati semasa kita dalam ihram, mayat kita tak boleh katuk kepala. Kita dikebumikan dalam keadaan kepala kita duduk terbuka begitu. Kita biasa tengok. Waktu kita ada di Padang Arafah misalnya. Di Padang Arafah semua orang dalam ihram. Tak ada siapa pun yang boleh bertahallul lagi.
Dalam keadaan itu tiba-tiba ada orang mati. Orang hak mati tu kita nanti tengok dia duduk tanggung nak bawa keluar daripada kawasan Padang Arafah tu. Dia duduk tanggung tu nampak kepala duduk bergolek kiri kanan tu nak tanggung nak pergi simpan lah tu. Tu kira nak pergi simpan lah tu. Kepala dia tak boleh tutup. Walaupun dia dah mati, kepala orang laki-laki tidak boleh tutup. Kerana ihram orang laki-laki itu di kepala. Itu maksud dia. Baik, dia kata haram memakai baju dan seluar dan kepiah. Dan serban tak boleh. Kepiah tak boleh pakai. Kau nak sebai serban lagu cara Saudi duk bubuh tu pun tak boleh. Kira kepala tak boleh tutup. Begitu. Dan juga tidak boleh memakai sepatu, kasut. Bahkan sayogia dipakai kain cokeng. Dan juga kain lepas. Untuk tutup tubuh dan juga kasut yang tidak bersarung. Lagu macam mana? Depan ni tabung haji nanti bagi tahu jenis-jenis pakaian. Yang kata kasut-kasut lagu mana boleh pakai. Yang kata pakai apa nama. Semua depan nanti bagi tahu secara detail besok ni. Maka jika tiada berkain cokeng, boleh pakai juga celana dan tidak mengapa bertali pinggang dan berteduh di dalam muhmil. Kalau dia ni kira dalam keadaan darurat betul, sampai tak ada kain nak pakai. Kain cokeng, kain tak berjahit ni tak ada. Melainkan yang ada pada dia hanya seluar saja. Maka dimaafkan pada dia. Tapi kalau ada orang lain ada, boleh bagi pinjam kat dia, dia tak boleh. Dia kena pakai hak orang punya. Ini dalam keadaan yang betul-betul kira tak ada sungguh benda nak pakai. Maka dimaafkan bagi orang ni untuk memakai seluar. Dia kata. Dan juga dia kata tali pinggang memang boleh pakai. Tali pinggang tak salah, memang boleh pakai. Cuma kadang-kadang orang duk buat ketua, dia kata kalau pakai tali pinggang jangan apa? Dah bubuh balik sini, jangan sulam balik sini. Dia kata biar terbuka, itu kata orang saja. Kalau kita sulam pun tidak jadi kesalahan. Tali pinggang memang boleh dipakai. Begitu. Setengah-setengah kadang dalam kursus haji dia pesannya tu. Pakai tali pinggang dia kata buh sebelah aja, jangan sempurnakan ikatan tali pinggang tu. Jadi kalau kita duk merah pelah, duk ingat Isat ni aku pakai tahap macam mana, tak apalah ikut lagu dia pun tak apa. Bagi kuat hati kita. Kita tak mau bila buat ibadat balik main duk jadi bersergai dalam perut, tak mah. Lagu mana boleh kita buat nak bagi hati kita puas hati, kita buat. Begitu. Janji apa yang kita buat tidak langgar lagu ketentuan agama. Dan dibenarkan kita berteduh di dalam muhmil. Muhmil ni maksudnya tu orang duk naik unta tu, atas unta tu dia buat lagu apa? Dia buat lagu bangsai tu. Yang tu dia panggil muhmil. Jenis bumbung lah. Maksudnya jenis bumbung, orang yang dalam ihram boleh duduk di bawah tempat yang berbumbung. Kita pergi di Padang Arafah. Padang Arafah ni pasang dengan kemah apa semua elok. Salahkah kita pergi duduk bawah kemah tu? Sedangkan kita kepiah tak boleh pakai, serban tak boleh bubuh apa semua. Kita nak duduk bawah bumbung kemah, boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau kita nak pegang payung, boleh tak boleh? Boleh. Benda tu tak boleh berdempet atas kepala kita. Begitu. Baik. Tetapi tidak sayogia bertutup kepala kerana ihramnya itu kepala. Itu dia. Nampak tak? Ihram orang laki-laki itu ialah kepala. Tak boleh tutup kepala. Begitu. Dan bagi perempuan maka boleh memakai pakaian yang berjahit dengan tidak tutup mukanya dengan apa-apa yang menyentuhnya. Dia tak boleh tutup benda yang boleh sentuh muka dia. Tak boleh. Kalau dia masa duduk di Malaysia ni dia jenis pakai purda. Jenis tutup nampak mata saja dia pakai purda. Dia pergi sana kena buka. Dia pergi sana kena buka. Kalau tutup, salah. Pasal ihram orang perempuan itu ialah muka. Dia begitu. Kerana ihramnya itu di muka. Dia beritahu dah. Orang perempuan ihram dia muka. So kawasan itu tak boleh tutup. Itu satu. Yang kedua, pantang larang yang kedua, jangan memakai bau-bauan. Maka hendaklah jauhkan barang yang dinamai oleh orang akan dia bau-bauan. Benda yang dipanggil minyak esen, itu senang fahamnya. Tak boleh pakai. Kalau minyak angin, itu boleh pakai. Kalau dipanggil minyak esen maksudnya minyak untuk bagi wangi kita. Tujuan pakai ialah untuk menimbulkan rasa harum pada kita. Maka apabila kita sudah berniat ihram, tak boleh pakai dah. Sebelum tu tak apa. Maka jika memakai bau-bauan juga, nescaya kena atasnya dam seekor kibas. Pakai juga dam, kena seekor kambing. Yang ketiga, pantang larang yang ketiga, jangan bercukup dan jangan membuang kuku. Nak buang nak apa pun tadi, sebelum kita pakai ihram, sebelum kita niat ihram tadi ni, clear bang semua ni. Tapi bila kita dah niat ihram, jangan pergi duk cukup janggut, cukup misetrim ke apakah semua, nak potong kuku semua tak boleh. Maka pada keduanya itu dam seekor kibas. Masa ni dia duk main. Bila tak dia duduk dalam ihram, dia duk main dam sekali. Nak naik haji kena main dam dulu, dia jadi begitu. Dia duk main buah dam ni jahanam kita. Maka pada keduanya itu dam seekor kibas. Dan tidak mengapa bercelak dan masuk hammam dan juga berpetik dan juga berbuang darah dan juga menyisir rambut. Dalam keadaan ihram boleh, nak sikat rambut boleh. Bukan kata sampai nak sikat rambut pun tak boleh, sampai naik tanduk pergi balik kiri lagu tu dah. Dia tak sampai lagu tu.
Yang kata nak kena dam bila luruh rambut ni, kalau kita ni berlebih pada menyikat rambut. Kan? Sampai selang 5 minit duk sikat rambut. Nak jadi mat bunga takat di Malaysia sudahlah. Hang mai di Padang Arafah pun nak mai jadi hero bunga lagi kaut. Buat rambut bagi pendek apa semua siap-siap sebelum pergi ni. Kira di sana tak usah duk kerap dengan sikat. Sikat ni bila lepas mandi, lepas apa nak sikat apa lebih kurang begitu tak apa. Kalau secara tidak sengaja luruh rambut itu tidak kena dam. Tidak sengaja. Begitu. Baik. Dan buang darah apa semua pun tak salah. Kalau nak bekam nak apa masa tu tidak jadi satu kesalahan. Dia kata. Baik, yang keempatnya, jangan jima'. Maka ia membinasakan haji. Jika sekiranya jima' itu dahulu daripada tahlul yang pertama. Tak boleh lah. Tak boleh. Dalam keadaan kita duduk dalam ihram, itu sebab bagi orang yang jenis tak boleh beretuh bau dengan bini sikit pun jadi nak naik syekh tak tentu punca. Atau saya duk buat haji ifrat lah. Saya duk buat haji ifrat. Sebab tabung haji, dia menyediakan bilik berkat, dia panggil. Dia menyediakan satu bilik khas. Bilik tu tak ada siapa duduk. Siapa nak masuk duduk, mau duduk tulis dalam buku tu. Dia nak masuk pukul berapa sampai pukul berapa, dia mau duduk tulis dalam buku tu. Dia panggil bilik tu bilik berkat. Untuk siapa nak ambil sempena duduk di Mekah ke apa ke, dia ada satu bilik berkat. Jadi bagi orang yang buat haji ifrat tak boleh lah. Sebab dia pijak bumi Mekah tu, dia dalam keadaan ihram. Tak boleh bila sampai di situ duk tengok member sebilik duduk catat nak masuk bilik tu, dia lagu duk main satu macam. Dia kata kalau tu aku pun nak ni juga. Dia merosakkan ibadat haji dia. Ni haji ifrat, dia pantang larang dia lagi ketat. So, maka ia membinasakan haji jika ia jima' dahulu daripada tahlul yang pertama. Maka padanya bayar seekor unta ataupun seekor lembu ataupun 7 ekor kambing. Dan jima' itu kemudian daripada tahlul pertama, nescaya lazim akan dia seekor unta dan tidak batal hajinya. Kalau sekiranya jima' ini berlaku kepada orang yang dalam ihram dan berlaku sebelum tahlul yang pertama, dia kena dam seekor unta. Tapi haji dia batal ke tak? Haji dia batal tak kalau sebelum tahlul pertama? Haji dia batal. Haji dia batal lingkup terus. Tapi kalau selepas tahlul yang pertama, sebelum tahlul yang kedua, kemudian dia telah melakukan jima' dengan bini dia, dia kena juga seekor unta. Tapi haji dia batal tak? Haji dia tak batal. Haji dia tak batal. Tahlul pertama dengan tahlul kedua. Tahlul pertama apa dia? Bagi orang yang buat haji tamattu', dia dah sampai di Mina, kemudian dia dah melontak di Jamratul Aqabah, kemudian dia dah potong rambut ataupun bercukur, dia dah tahlul pertama. Lepas pada melontak Jamratul Aqabah dengan bercukur, dia jima' dengan bini dia misalnya. Sedangkan dia baru tahlul pertama saja. Maka dia ni kena dam seekor unta, tapi haji dia sah. Pasal apa? Pasal dia dah tahlul pertama. Tapi kalau lepas tahlul kedua, lepas dia melontak Jamratul Aqabah, kemudian lepas dia potong rambut, lepas tu dia pergi pula ke Mekah, dia tawaf rukun, lepas tu dia tak kena lagi dah dam, apa pun tak kena, apa pun tak kena, semua pun okey dah. Dia cerita dia macam tu. Baik, begitu. Yang ni tuan-tuan, bagi orang yang tak pernah pergi, dia berat sikit lah nak dapat. Dia lagu duduk tengok tekoh-tekoh faham, tekoh-tekoh tak faham, tekoh-tekoh faham, tekoh-tekoh dia lagu tu. Kan pasal apa? Pasal dia tak pergi aktual punya ibadat haji tu. Tapi bagi orang yang pergi dah, bila dengar, dan dia kira lagu nak angguk saja. Jadi dia faham. Dia faham pasal dia dah lalu dah benda tu. Jadi bagi orang yang tak faham ni pun tak apa, sabar pisah. Dengar lama-lama dia nanti faham. Dan saya lebih suka lah menganjurkan siapa yang nak pergi haji, sebaik-baiknya dia pergi umrah dulu sekali. Sebaik-baiknya. Kecuali lah kalau sekiranya dia masalah bajet ni teruk sangat, kalau dia pergi umrah kira haji memang tak boleh pergi, maka dia terus pergi haji lah. Tapi kalau dia ada belanja lebih, pergi umrah dulu. Pasal apa? Pasal ibadat haji ni Nabi pun buat sekali aja. Sekali ni biar kita puas hati. Jadi nak boleh ke puas hati tu, biarlah kita pergi umrah dulu, kita pergi survey dulu. Tengok keadaan di sana macam mana, lagu mana, apa semua. Lepas tu kira lepas kita pergi haji, kita buat yang terbaik. Cukup. Lepas tu cantik. Begitu. Baik. Dia kata, dan jika jima' kemudian daripada tahlul pertama, nescaya lazim akan dia seekor unta dan tidak batal hajinya. Pantang larang yang kelima, dia kata jangan mengerjakan segala pendahuluan bagi jima'. Ini dalam bahasa Arab dia panggil muqaddimatul wat'i. Dia panggil muqaddimah sebelum jima' ni. Seperti mengucuk perempuan. Geram sangat, tak boleh lah. Geram sangat. Tengok bini ni masa duduk di sini, tengok lagu macam biasa aja, tak apa lawa. Pergi sana dia tengok yang ni segak lain pula hari ni, dia duduk mesej lagu tu.
Sedangkan dia masih lagi belum tahlul yang pertama. Dia duduk geram kat bini, dia geram. Cium dia sekali pipi. Kena. Ya. Dia kata itu, cium bini itu, mengucup isteri itu, dia kata adalah pendahuluan bagi jima'. Ataupun yang dikatakan pendahuluan jima' itu ialah sentuhan yang boleh membatalkan suci serta perempuan. Sentuh, kita pergi sentuh, cara sentuh tu sentuh lagu macam nak jadi sesuatu. Begitu. Maka ia itu diharamkan ia dan padanya seekor kibas. Buta aja. Sikit sangat cih tu. Kerana geram punya pasal, cium sekali pipi dia, kambing sekok kena. Betul ya, tu kata tu. Jadi muat ni mau mengaji bagi elok-elok. Bila kita tak faham yang ni, kita pergi duk main buat syekh kat kawan di sana ni, cium kita tak bayar pula denda kibas ni, tak balik main malam ni dengar mengaji. Allah, aku dulu buat ni. Dengar dulu tu. Kan? Allah, dia kata dam pun tak banyak. Ni jadi humana aku ni. Apalah kan? Tapi habis-habis mengaji mayang Isyak, naik kereta bini cubit tu. Tu dia lah bang. Dia duduk main apalah. Kan? Jadi benar ni cantiknya kita mau khatam bab ni bagi cantik dulu. Lepas tu nak pergi tu kita tahu dah apa tentang larang dia. Begitu. Dan begitu jugalah mengeluarkan mani. Dia kata. Dengan sengaja maksudnya. Dan haram nikah dan menikahkan orang. Maka tiada dam padanya kerana tiada tersimpul ia. Mengeluarkan mani dengan sengaja tak boleh. Tapi kalau tak sengaja, bagus punya tidur wukuf di padang Arafah, dia mimpi pula di padang Arafah. Apalah punya kan. Nanti waktu lain lah, time tu mimpi. Masa duduk di Arafah tu, tidur saat mimpi. Mana dengan nak mandi pun jadi susah tang tu, mana dia jadi celarut. Kan? Antum percaya tak ada jadi di kawasan tu? Tak tahu, saya pun tak tahu, tak dengar lagi lah yang jadi dulu tu. Kalau jadi, kalau sekiranya berlaku secara tidak sengaja. Kalau tidak sengaja dia kata tak apa, tidak kena dah. Tapi kalau sengaja pergi duk cari pasal sehingga akhirnya boleh menyebabkan keluar mani. Maka dia tanggung akibat dia. Dan haram kita pada masa tu menikah. Sambil duduk di padang Arafah tu apa semua, dia jadi menikah dengan orang pula di padang Arafah tu. Tak boleh, dia kata perbuatan menikah di padang Arafah itu haram. Dan juga haram menikahkan orang lain. Dia naik kadi di sini. Duduk di sana, kawan nak pergi satu rombongan dengan dia, main duduk impik-impik dia. Dia kata, Ustaz boleh tolong kot, saya tak boleh tahan dengan dia tu, Ustaz tolong tak kata. Dia pergi angkat nikah Syekh ni. Terlupa kata duk ada di padang Arafah, dia duk rasa macam duk padang serai. Dia pun akad nikah kau ni. Dia kata aku nikahkan kau dengan perempuan sekian bin sekian. Dia kata apa jadi ni? Dia kata maka tiada dam padanya kerana tiada tersimpul ia. Apa maksud tak tersimpul? Nikah tu tak sah. Walau hang pi akad nikah, walau saksi satu kemah sekalipun, nikah itu tidak sah. Dia kata tidak tersimpul nikah tu, maksudnya nikah tu tak sah. Oleh kerana nikah tak sah, maka dam tak kena. Tetapi berdosa tak? Berdosa. Cerita dia lagu tu. Baik. Yang keenam, pantang larang yang keenam, membunuh perburuan darat, yakni binatang perburuan yang dimakan ataupun ia teranak daripada antara halal dan haram. Dia kata tak boleh bunuh. Nama kata binatang darat ni kita tak boleh bunuh. Contoh binatang darat dia apa dia? Dia kata dia antaranya binatang perburuan, seperti rusa ke. Ni binatang yang nak dapat dia mesti dengan jalan memburu. Tak boleh bunuh rusa, kijang ke apa, kalau ditakdirkan ada, tak boleh bunuh. Ataupun binatang tu teranak di antara binatang yang halal dan binatang yang haram. Macam kita cerita hak jadi di apa tu ni? Di Kulim tu, apa ke nama tempat? Apa? Lupa lah. Sungai Seluang Kulim ada satu Bengali. Dia duduk belah biri-biri. Biri-biri dia besar-besar. Biri-biri dia ni besar-besar. Jadi orang yang nak buat kekah, orang yang nak buat apa semua ni sukalah pergi ambil biri-biri dekat Bengali ni. Pasal apa? Pasal nak buat kekah, nak buat korban ni sunat pilih binatang yang sihat-sihat. Dan kebetulan hak dia ni semua sihat-sihat. Sehinggalah sekali jadi kat satu tu imam kita di Kulim ni, orang panggil dia pergi sembelih biri-biri ni. Orang nak buat kekah, panggil dia sembelih, dia sembelih. Dia main abang dia rumah, dia kata, Ustaz, dia kata, saya boh pisau di tengkok ni, boh dia bunyi macam anjing. Sebelum kena pisau tu bunyi biri-biri. Dia kata, bila dia kena pisau, dia bunyi anjing. Terkejut dia kata, saya ni, Ustaz, saya lempak dengan golok-golok tu, dengan saya lari. Dia kata. Habis dia kata, ni macam mana Ustaz? Saya pun duduk naik was-was, dia kata, awak, kambing biri-biri, boleh bunyi anjing.
Habis saya pun tak puas hati lagu mana. Tak apalah, dia ingat saya punya silap ke apa kot. Kambing biri-biri ni jenis dia bila kena terkapit ke apa ke dia bunyi anjing kot. Dia ingat nak pergi cari ganti balik lah. Kambing ni dah tadi semelih sekerat tak mati ni, kita tak boleh balas kali kedua. Pasal dia dah kira kalau mati pun dah jadi bangkai. Pasal apa? Pasal dia mati tak mati segera ni. Dah tengkok kena kelak sikit aja, dia boleh hidup makan rumput peluang kot ni pula. Pi balik. Di mana hampa beli ni? Pi dekat tempat yang kata Sungai Seluang, apa Bengali ni. Pi tanya baru tahu cerita. Rupa-rupanya dia kacukkan kambing biri-biri ni dengan anjing ni. Anjing yang orang duk import masuk, anjing besar ada jaga rumah toki-toki Cina. Ada tulis beware of dog ni. Anjing besar tu. Anjing besar tu dia kacuk dengan kambing biri-biri dia. Dia keluar main rupa biri-biri sekok. Rupa biri-biri. Ekor dia aja labuh sikit. Ekor dia panjang sikit. Dan bunyi biri-biri. Kecuali bila dia dalam keadaan apa sakit ke apa, terkejut dia bunyi anjing. Ini contoh apa dia kata? Contohnya binatang yang teranak di antara halal dan haram. Ibu biri-biri halal. Tak dia anjing haram. Maka dalam fiqh apabila teranak, beranak mai daripada benih yang bercampur halal dengan haram, keturunan itu haram. Keturunan itu haram. Walau apa rupa dia, tapi keturunan itu haram. Kalau hak jenis macam ni pun kita pergi bunuh sewaktu kita dalam ihram haji, dia kata. Maka jika terbunuh seekor binatang perburuan itu, maka kenalah ke atasnya membayar seumpamanya. Seumpamanya maksudnya apa? Kalau yang dia bunuh tu kijang, maka dia kena bayar dam dia seumpama kijang. Kalau yang dia bunuh tu biri-biri, maka dia kena bayar biri-biri. Bayar yang seumpama dengannya. Daripada na'am. Na'am tu maksud binatang ternakan. Tu na'am tu bukan na'am ya. Arab na'am ya pun na'am juga kan. Kita tanya dia, akal tak? Makan tak lagi? Na'am. Dia kata, na'am tu maksud ya. Na'am di sini bukan ya. Na'am di sini maksud binatang ternakan hak kaki empat. Itu dia panggil na'am ataupun an'am. Begitu. Baik. Maka kenalah ke atasnya bayar seumpamanya daripada na'am. Maksudnya daripada binatang ternakan hak kaki empat ni. Yang dikirakan padanya berhampiran pada kejadiannya. Dia kena clear di situ juga. Dia bunuh kambing biri-biri itu di situ juga dia kena pergi cari clear dam di kawasan itu juga. Itu cerita dia. Bermula memburu perburuan laut itu halal dan tidak ada apa-apa halangan padanya. Manakala laut dia tak salah. Kan? Nak cari laut abang tu jauh. Kan? Tapi cerita kalau dia adalah ihram, tapi dia turun ke laut tangkap ikan pula. Dengan kain ihram dua lai tu dia turun ke laut. Benda ni kira tak jadi lah. Tapi fiqh dia andaikan kalau sekiranya jadi. Maka binatang laut itu tidak jadi kesalahan. Wallahualam. Lepas ni kita tengok membanyakkan talbiyah di dalam ihram. Nanti dia beritahu kat kita talbiyah ni nak boleh deras bila, nak kena baca pelan bila, semua dia nanti beritahu kat kita insya-Allah. Baiklah. Seorang sahabat semasa melontar Jamratul Aqabah, dia melontar daripada arah belakang jamrah. Dia buat pula gambar rajah yang kita belakang jamrah tu. Tak boleh. Dia melontar Jamratul Aqabah mesti daripada arah depan. Melontar jamrah dia mesti daripada arah depan. Jadi kalau sekiranya dia tahu kata dia melontar Jamratul Aqabah itu salah arah, maka dia kena bayar dam. Pasal Jamratul Aqabah, melontar Jamratul Aqabah ni termasuk di antara benda-benda wajib haji. Dia bukan rukun. Jadi haji dia tidak batal. Haji dia sah, cumanya dia kena cover balik dengan dam. Begitu. Banyak jadi benda ni. Banyak. Itu sebab saya kata apa? Saya kata sebaik-baiknya kita pergi umrah dulu sekali. Sebaik-baiknya. Supaya kita pergi sana kita boleh tahu. Dengan duk kursus ni benda tak nampak ni pun kacau juga. Kita pergi sana kita boleh tahu. Jamratul Aqabah kedudukan dia tang mana? Belah mana depan, belah mana belakang. Kita tengok. Kemudian pula dia ada sempadan pula. Sempadan di antara Mina dengan nak pergi ke Mekah. Dia bubuh pula tanda tu, daripada atas bukit tu dia bubuh tanda. Dia kata Mina berhenti pada had ini. Daripada atas bukit tu dia bubuh satu tanda, turun sampai ke bawah tiang tu. Tiang di tempat kita duk melontar tu dia bubuh dah tanda. Dia bubuh dah tanda. Kira kerajaan Saudi tak salah dah. Sebab dia memang nak beritahu ke orang macam tu sekali. Tapi ramai pun orang yang dia main melontar Jamratul Aqabah, dia duduk luar daripada sana. Dia duduk luar daripada sempadan Mina. Dia duduk balik sana. Dia rasa dia kuat, dia boleh punggai deras. Dia pergi duduk luar sana, kemudian dia punggai pergi. Dia kira kena 7 kali cantik. Dia pergi potong rambut. Jadi bila kita pergi umrah ni orang tak ramai. Bila orang tak ramai tu, orang hak bawa kita pergi ziarah ni dia nanti
Senang dia nak beritahu. Okey, tuan-tuan, dia kata esok bila tuan-tuan main buat haji, jaga tang ni, dia kata. Ini dia panggil Jamratul Aqabah. Tuan-tuan boleh tengok di sini Jamratul Aqabah, di situ wusta, dia kata sana ula, dia kata. Jadi pagi 10 Zulhijjah, sebaik-baik saja tuan-tuan main daripada Arafah, singgah di Muzdalifah untuk bermalam, kemudian main di Mina. Sebelah paginya tuan-tuan akan main kami. Dia tunjuk ni Jamratul Aqabah. Tuan-tuan jangan tidur silap punggah ujung tu. Kan dia pagi tu dia taupa pergi ujung tu. Dia kata macam mana dia paduk kata orang ramai ni tak ada orang. Memang tak ada lah hampir punggah tempat tak kenal. Ada. Ni nak abang ni yang duk cerita ni pasal ada. Pagi 10 tu ada dah duk berdaya ujung tu ada dah. Ini dia pagi. Kita tak tahu lah sama ada dia punggah tu dia niat nak punggah Jamratul Aqabah ataupun dia ni duk punggah pasal apa? Pasal orang duk abang kat dia kata batu ni kira setan, dia kira tak ada apa-apa pun nak punggah juga. Tak tahu lah yang tu. Tapi kita orang tak buat kerja lah lagu tu. Kan? Mudah duk berdaya sekali dengan maki hamun pada tambah Arab tuan-tuan. Melontak ni dia bukan ketil batu macam kita. Kita dengan ketil batu cantik macam kita duk bagi puk. Dia tak dan kasut dia ambil dia punggah. Dia kira marah sungguh dengan setan ni. Dan dia kira marah juga. Tahun saya pergi itu dengar rangka payung sekali terbang pergi. Kita duduk ada tengah, dia duduk ada belakang. Tahu nampak rangka payung pergi. Dia tak kena setan, dia kena kawah duduk depan ni. Singgah atas kepala ni, darah merambut turun. Masa tu kan boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Jatuh kira kalau panjang umur, Alhamdulillah. Kalau tak panjang umur pun dia nak main patah tangan, patah kaki. Masa tu tuan-tuan di Jamratul, di kawasan Jamrah tu keliling tu. Keliling kawasan Jamrah tu askar baju celoring ni jaga. Keliling kawasan Jamrah tu askar baju celoring ni jaga. Bila ada orang rebah jatuh aja, bunyi. Kalau kita duduk dekat, depan saya orang perempuan, jemaah haji Malaysia jatuh. Nampak dia jatuh tu, duduk nampak. Dia pakai latam lah. Bunyi patah ni, perak duduk bunyi. Laki pun tak boleh tolong, siapa laki tunduk tolong, laki kena sama. Bila kena macam tu dia panggil takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila bunyi macam tu, askar baju celoring ada keliling kawasan Jamrah ni, depa nanti serbu main dengan cuk wisil dengan apa, dengan cota dia nanti balon. No, dia nak pergi selamatkan kawan kena pijak tu. Dia katok habis orang laluan dia ni, dia tolak, dapat dia angkat. Angkat kita dia tengok dia buat peluang tu tang paha ni terkulai turun kata. Oh, itu sebab kita kata apa, itu sebab sebaik-baiknya haji ni clear masa muda. Kan? Hak lain ni kita secondary kan tak apalah. Bagi clear masa muda. Pasal apa? Benda ni wajib, rukun dalam Islam. Pimai-pimai nak kena pergi buat. Kalau ada peluang untuk buat masa kita ada riang sikit ni, pergi bagi cantik pun. Pergi settle pun bagi cantik. Esok bila mai dah umur kita pun, kita dah huzuk dah apa, kita nak pergi tu. Dia satu ibadat yang melibatkan fizikal. Nak kena ada fitness. Dan selain daripada kita minta dekat Allah, minta ya Allah yassir wala tu'assir, ya Allah pemudahkanlah aku, janganlah susahkan aku. Selain daripada minta tu, biarlah kita ada usaha kita pergi dalam keadaan kita ni ada sikit riang yang Allah bagi. Kan? Dia macam tu. Ini saya pun tak boleh jawab soalan ni. Dia tanya, mengapa Ustaz saya selalu rasa sedih ataupun rasa sebab dan hendak mengalir air mata apabila kita takbir malam raya? Dia tak tahu. Saya sedih kalau tak boleh balik kampung pun satu. Dia ada banyak pasal lah sedih ni. Kan? Satu sedih dia tak boleh balik kampung. Yang kedua, dia banyak saya pun tak tahu lah. Orang teriak ni dia ada banyak pasal. Ada orang teriak pasal sedih, terlampau-lampau sedih. Sedih tu pula ada banyak pasal. Ada orang teriak pasal terlampau gembira. Gembira tu pun ada banyak pasal. Ada orang dia teriak pasal saja ada buat akal aja. Nak bagi orang simpati kat dia. Wah, dah juga jenis macam. Dia teriak ni, cerita teriak ni dia macam-macam pasal. Kan? Jadi sahabat kita ni dia kata dia rasa setiap kali dengar malam raya punya takbir ni dia duk main sedih. Banyak pasal lah. Kan bukan tak tahu lah pasal. Mungkin kerana dia mengenangkan dia dengan mak dia ada banyak dosa dan mak dia pun dah mati dah. Ni raya tahun ni tak ada nak minta ampun, minta maaf kat mak dia, jadi dia sedih. Ada juga kan. Ada orang dia memang dah tune dah dalam diri dia. Dia bila dengar Allahu Akbar Allah dia main sedih. Dia memang dah tune macam tu. Bila dengar tengok drama pun bila main takbir tu dia lagu nak keluar air mata. Ada orang macam tu.
Kan? Jadi kalau dia tanya pasal apa lah dia jadi sedih, saya ingat dia dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Kan? Sedih, teriak ni dia ada banyak pasal. Kan? Dia ada banyak pasal. Kalau nak kata irama Arab, bukan irama tu. Irama tu irama Malaysia. Irama Malaysia.